Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 31 Mei bersama saya Fidaus Rashid Idris. Kerajaan negeri menerusi Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Sarawak akan terus mempelbagaikan inisiatif ke arah mempertingkatkan daya saing, visibiliti dan imej seni budaya serta warisan negara. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia sebagai teras kepada pembangunan yang seimbang. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari berkata usaha ini dapat dilihat setelah Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak RTM, Kementerian Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak serta warga kerja yang bertugas selama 76 jam bagi memastikan program berjalan lancar dalam usaha menjulang dan memartabatkan seni, budaya dan warisan negara. Justeru, beliau menyeru kepada seluruh masyarakat agar mendukung aktiviti sihat seperti bermukun ini supaya aspek seni, budaya dan warisan negara terus terpelihara. Premier Sarawak berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni di Auditorium P. Ramlee Kuching. Beliau menambah agensi berkaitan seperti Majlis Seni Sarawak, Badan Bukan Kerajaan, institusi pengajian awam dan swasta dan seluruh masyarakat agar mendukung aspirasi kerajaan supaya aspek seni, budaya dan warisan negara terus terpelihara. Pada majlis itu, RTM Sarawak melakar sejarah The Malaysia Book of Records apabila mencatatkan rekod Juh bermukun 76 jam tanpa henti yang berakhir semalam sejak Jumaat lalu. Terus mencipta sejarah dan mempamerkan keindahan Sarawak. Tidak pernah lekang dengan idea kreatif, Radio Televisyen Malaysia RTM malam tadi sekali lagi mencipta rekod dengan lengkapnya 76 jam bermukun tanpa henti yang menyaksikan seramai 76 orang pemukun berganding bahu menjaya memecah rekod dunia. Penciptaan rekod itu bukan sekadar memaksa penari atau pemukul gendangnya mempunyai daya tahan yang tinggi, malah bermain di sebalik tabirnya juga. Selepas 76 jam bertanda, Tan Openg lengkap putaran sih gendang, keyboard, pengacara, juruteknik dan juga penerbit yang sentiasa bersemangat. Tidak kurang juga liputan berita sepanjang perjalanan program ini berlangsung. Bagi Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak, Nasrul Hakim Matnoh, ia memberi mesej jelas kepada masyarakat betapa RTM tidak membiarkan budaya unik ini dibiarkan pupus. Pukun ini dah orang kata lupus oleh generasi muda, tapi kita memperkenalkan kembali. Apabila kita memperkenalkan kembali, bermakna kita mewujudkan rasa cinta bahawa adanya lagi bermukun. Bukan kali pertama sejarah sebegini tercipta. Pada tahun 2004, RTM Sarawak juga pernah merekodkan bertandak selama 50 jam. Namun kali ini 26 jam lebih lama. Pada jam-jam terakhir juga menyaksikan semakin ramai pengunjung memenuhi auditorium legenda ini, Auditorium P. Ramlee. Bagi mereka, ini semua bakal menjadi kenangan terindah selepas 2 tahun pelaksanaan prosedur operasi standard. Terasa tu orang, si berasa. Kita walaupun bergili-gili kata orang untuk melengkapkan 76 jam ya, memang rasa seronok. Dapat berkumpul dengan ramai, dengan orang muda, dengan orang dah macam dapat pengalaman lah. Rasa kami memang best lah sebab kita seluruh Sarawak, kita berkumpul sesi gendang pemukul termasuk di Labuan, daripada KK Sabah, termasuk sekali terlibat dengan kita di situ lah. Pelbagai ragam sempat dirakam dalam jam-jam terakhir yang menyaksikan kaki tangan RTM bertungkus lumus dalam menjayakan acara bertandak, iaitu acara ikonik masyarakat Melayu Sarawak ini. Yang pasti, ini bukan kali pertama dan terakhir RTM mempamerkan keunikan dan keindahan budaya yang terdapat di Malaysia. Syarikin Bahrain, RTM. Warga kota mula memajiri kawasan tumpuan untuk membuat persiapan akhir membeli barangan keperluan bagi sambutan Gawai Dayak esok. Seawal tengah hari semalam, Terminal Bas Kuching Central dilihat sesak dan dipenuhi orang ramai yang mula membuat persiapan untuk pulang ke kampung halaman. Ikuti tinjauan bersama wartawan Ian Gregory Smith. Sesak dan penuh dengan warga kota.
Terminal bas Kuching Central semestinya antara lokasi tumpuan untuk menyaksikan gelagat dan kemeriahan menjelang perayaan Gawai. Teruja dan gembira itu luahan orang awam yang ditemui setelah sekian lama tidak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Gawai bersama keluarga. Semua family boleh kumpul sama-sama. Sebelum ni kalau pandemik kita boleh juga Gawai kan, tapi dia orang bagi limit kan masa hari, berapa hari boleh datang ziarah macam tu. Itulah yang paling berbeza sekali lah. Yalah, lama tak balik kan, 2020 tak balik, jadi rindu dengan mak dengan ayah lah. Mengambil kira dengan peningkatan penumpang bas, Ketua Penguatkuasa Terminal Bas Kuching Central, Abang Mat Abang Kaderi, memberitahu pihaknya mengambil inisiatif dengan menambah perjalanan. Ya, sebenarnya sebelum 4 tahun dulu, perayaan Gawai itu malam je penuh, siang tu normal saja macam biasa aja. Malam 5 hari nak hari Gawai. Bas memang tripnya extra trip sampai 18 buah, 10 buah, 5 buah, paling sikit pun 5 buah. Kini tu extra bas, normal bas 24 trip. Extra trip 5 buah, kadang-kadang 4 buah. Dah start daripada 25 hari bulan sampai 31 bas semua penuh. Ada jugalah penumpang mau beli tiket, cedera tiket. Sementara itu, tinjauan di Pasar Basah Batu 10 turut menyaksikan persiapan akhir membeli bahan mentah. Persiapannya biasa saja, macam makanan-makanan Dayak. Ini adalah pansoh lah kebanyakannya, menu-menu Dayak lah. Sebelum kami nak mula Gawai itu, kami memang dah bajetkannya. Untuk si boleh beli macam tahun-tahun lepas, kami memang sukati je. Tok si, kami memang kira bajetnya. Tapi so far okey. Cuma ayam tua je dah naik. Dari 13, 12 dah naik 17. Setelah 2 tahun dalam pandemik COVID-19, akhirnya sambutan Gawai kembali meriah pada tahun ini. Oleh itu, ramai warga kota yang berhijrah ke Bandar Kuching mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung halaman untuk menyambut perayaan Gawai bersama ahli keluarga mereka. Walau bagaimanapun, SOP haruslah dipatuhi agar kita dapat mencegah jangkitan COVID-19 semasa perayaan Gawai kelak. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, Ian Gregory Smith, Berita RTM. Ingin ucapkan Selamat Hari Gawai kepada keluarga saya yang berada di Seri Aman. Saya mengucapkan Selamat Hari Gawai kepada seluruh yang menyambut Hari Gawai. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai. Selamat Hari Gawai. Harap kita diberkat Tuhan sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Satu pelan pemangkasaan pemimpin komuniti rukun tetangga KRT akan diadakan bagi memantapkan 1063 KRT sedia ada. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, pelan tersebut melibatkan 5 teras, 14 strategi dan 7 kluster. Datuk Seri Fatimah berharap pelan pemerkasaan ini dapat memberi panduan yang jelas dan terperinci kepada jawatan kuasa rukun tetangga untuk melaksanakan program-program komuniti dengan lebih teratur. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada sidang media pelan pemerkasaan kepimpinan KRT Jawatan Kuasa Tindakan Perpaduan Negeri di Kuching. Tambahnya, perpaduan dalam komuniti adalah amat penting terutama di Sarawak yang mempunyai masyarakat majmuk sekaligus mengekalkan keharmonian yang dinikmati kini. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM Daerah Limbang terus proaktif membantu Hospital Limbang untuk mengumpul bekalan darah bagi menampung keperluan semasa. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail menyifatkan PBSM sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang turut berperanan dalam memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kempen derma darah. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, bekalan darah adalah keperluan penting di hospital bagi kegunaan kes-kes kecemasan untuk menyelamatkan nyawa pesakit yang dalam bahaya. Selain proaktif dalam aktiviti derma darah, NGO itu turut aktif dalam membantu mangsa bencana. Malah katanya dalam tempoh pandemik COVID-19, pihaknya terus proaktif mengadakan pelbagai aktiviti seperti penyampaian sumbangan kepada golongan terjejas. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada program agihan sampul Raya Gawai 2022 di perkarangan Ibu Pejabat PBSM Cawangan Limbang.
Datuk Dr. Abdul Rahman turut mengumumkan peruntukan kepada PBSMM daerah Limbang sebanyak RM20,000. Komitmen penyawat awam diperlukan untuk menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Justru pemangku residen bahagian Limbang, Sebi Abang, mahu penyawat awam negeri maupun persekutuan di bahagian itu perlu mewujudkan kerjasama yang padu bagi merealisasikan hasrat itu. Menurut Sebi, pelbagai projek pembangunan telah dan sedang dibangunkan di bahagian Limbang demi manfaat rakyat. Ini termasuk tebingan Sungai Limbang yang terpanjang di Sarawak, jambatan dan jalan raya menghubungkan Sabah Sarawak. Menurutnya, semua ini tidak akan tercapai sekiranya tiada persefahaman sesama sendiri. Beliau mengatakan demikian dalam ucapan pada Majlis Ramah Tamah Raya Gawai Puskar dan Maksa bahagian Limbang di Dewan Sorah Limbang. Menyentuh mengenai penganjuran program itu, ia platform untuk mengukuhkan ukhuwah dalam kalangan penjawat awam negeri dan persekutuan di bahagian Limbang. Sekian berita pagi Sarawak edisi Selasa 31 Mei. Salam hormat sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.